Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekelas saya. Pada hari ini, saya daripada kumpulan 6 akan membentangkan tajuk berkenaan isu rasuah dan kesalahan etika dalam organisasi awam. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Idham bin Osman, nombor matrik 250058. Kita pergi pada pengenalan. Rasuah merupakan satu fenomena yang bertentangan dengan konsep masyarakat demokrasi berasaskan hak asasi manusia, bertindak sebagai ancaman serius kepada kedaulatan undang-undang dan demokrasi. Menurut Agbiboa, terdapat banyak definisi rasuah. Secara mudahnya, rasuah ialah penyalahgunaan barangan awam oleh pegawai awam untuk tujuan peribadi. Pellegrin dan Gerlach pula menyatakan dalam menangani isu berkaitan teori untuk meramal rasuah menunjukkan bahawa tahap rasuah boleh dikesan kepada teori undang-undang yang mencadangkan undang-undang yang dilaksanakan oleh kerajaan yang berbeza menyediakan pautan kepada tahap rasuah kerajaan. Di sini juga saya ingin memberi definisi rasuah melalui portal SPRM. Apa itu rasuah? Melalui portal SPRM, rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada seperti wang ringgit, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada pegawai kerajaan kerana telah meluluskan sesuatu projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Di sini kita boleh melihat juga rasuah di Malaysia. Malaysia berada di kedudukan 50 daripada 175 negara yang dikaji dalam Indeks Persepsi Rasuah 2016 oleh Transparency International atau TI. Transparency International ini adalah satu badan NGO yang diiktiraf oleh negara-negara di dunia yang tugasnya mengkaji kadar rasuah di sesebuah negara. Rakyat Malaysia melihat parti politik sebagai institusi paling korup di negara ini dan diikuti rapat oleh PDRM. Sebagai contoh, kita lihatlah sekarang bagaimana SPRM menangkap ahli-ahli politik yang banyak terlibat dengan rasuah. Selain daripada itu, pada tahun 2020, Indeks Persepsi Rasuah Transparency International menunjukkan Malaysia telah lagi sekali turun kepada kedudukan 57 daripada negara yang dikaji. Menurut Chandler dan Graham, tiga faktor utama berlakunya rasuah adalah kuasa, peluang dan isu moral sebagai titik fokus mengapa rasuah berlaku. Sekian saya akan bagi kepada ahli kumpulan yang lain untuk meneruskan penerangan. Terima kasih. Sektor penting yang sering terlibat dalam isu rasuah di Malaysia. PDRM adalah institusi paling korup di Malaysia. Rakyat Malaysia menganggap PDRM sebagai institusi paling korup di negara ini.
sistem kehakiman. Sistem kehakiman Malaysia tertakluk kepada beberapa pengaruh kerajaan. Namun begitu, kes rasuah dalam sektor ini tidak begitu biasa dan pengaruh kerajaan terhadap badan kehakiman telah menurun dengan ketara dalam kebelakangan ini. Pentadbiran Kastam dalam tindakan keras Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia baru-baru ini, 8 pegawai kastam didakwa menerima rasuah daripada sindiket penyeludupan yang ingin mengelak duty excise. Dan juga perolehan awam. Pemberian infrastruktur utama dan kontrak kerja awam selalunya dilakukan tanpa pembinaan kompetitif atau tender terbuka. Hubungan politik terus menjadi salah satu kriteria utama dalam pemberian projek infrastruktur penting dan kontrak negeri. Dengan perkhidmatan awam, syarikat melaporkan pembayaran tidak tetap dan rasuah dalam sektor perkhidmatan awam Malaysia adalah perkara biasa. Selain itu, halangan birokrasi adalah rendah. Masyarakat sivil Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kebebasan bersuara dan akhbar, antara lain pencetakan akta akhbar dan penerbitan. PPPA memberi kerajaan Malaysia kuasa untuk menggantung atau membatalkan lesen tanpa semakan kehakiman. Dengan itu, walau bagaimanapun secara keseluruhan tradisi masyarakat sivil kekal lemah dan rakyat di kawasan bandar memainkan peranan kecil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Anas Muhammad Zahri, matrik nombor 274383 akan menjelaskan dan menerangkan berhubung dengan punca-punca penglibatan pejabat awam dalam rasuah. Ya, punca-punca ini tidaklah menyeluruh kepada semua golongan-golongan pejabat awam, tetapi ia adalah salah satu yang dipilih oleh pihak kumpulan kami untuk menceritakan bagaimana penglibatan atau berlakunya penglibatan seseorang pejabat awam dengan penglibatan rasuah. Okey. Yang pertama iaitu kuasa monopoli ataupun kuasa budi bicara. Okey, seorang pejabat awam ni mempunyai kuasa monopoli dan kuasa budi bicara. Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh sebuah badan penguatkuasaan undang-undang di negara ini yang mempunyai kuasa mutlak untuk memberi contoh sebagai mengeluarkan saman atau memulakan pendakwaan dengan mengadakan apabila berlaku sesuatu insiden atau perkara. Badan penguatkuasa ini akan memanggil masyarakat atau rakyat yang terlibat untuk datang tampil untuk diambil keterangan. Jadi kuasa budi bicara beliau untuk membuat pendakwaan setelah berlaku insiden tersebut berada kepada beliau. Ini memberi ruang dan peluang sekiranya ia tidak dipantau dan dikeluarkan satu kod etika yang jelas untuk kepada individu-individu dalam pentadbiran awam ini terlibat secara langsung dalam rasuah. Jadi kuasa budi bicara ini ada kepada mereka. Itu juga yang berlaku dalam badan pendakwaan. Sekiranya badan pendakwaan ini mempunyai kuasa budi bicara beliau untuk membawa kes tersebut atau tidak berdasarkan kertas siasatan. Tetapi sekiranya kertas siasatan itu ada diangkat dengan keadaan yang tidak begitu memuaskan, maka ia akan menyukarkan pendakwaan itu berlaku. So ini menyebabkan akan ada conflict of interest di situ, di mana akan berlaku penyelewengan ataupun rasuah ketika kertas siasatan itu dijalankan kerana kuasa budi bicara. Sebagai contoh yang mudah untuk difaham, apabila berlaku di jalan raya, sebagai contoh, kuasa budi bicara untuk mengeluarkan saman atau tidak ada kepada penguatkuasa. Sekiranya penguatkuasa itu berasa ini mungkin untuk kali pertama, ia memberi peluang yang baik. Tetapi sekiranya ia disogok atau diberi apa-apa imbuhan lain untuk tidak didakwa, ini memberi peluang kepada beliau untuk menerima rasuah tersebut. Okey, bagi yang poin yang kedua iaitu apabila accountability atau pengambilan penjawat awam ini yang kurang, ataupun apabila pengambilan penjawat awam yang kurang, kuasa kepada seseorang individu itu berada pada satu kedudukan yang lama. Kerana kita mempunyai kekurangan dan bebanan tugas itu banyak, menyebabkan penglibatan ini menjadikan penglibatan kepada rasuah ini akan mudah dan dekat.
Bagi yang ketiga iaitu jumlah pendapatan atau gaji seseorang penjawat awam. Kalau kita lihat apabila kadar gaji penjawat awam adakah di Malaysia ini dengan berada di negara-negara Barat itu adalah sama. Kita ambil contoh sebagai jumlah pendapatan penjawat awam di negara ini, terutama penguasaan di Malaysia dan Singapura. Ini juga membuatkan pembezaan. Jadi sekiranya pendapatan dan kos sara hidup yang tinggi membuka ruang dan peluang kepada penguasaan ini terlibat secara langsung kepada pengambilan rasuah, kerana jumlah gaji yang mereka miliki dan kos sara hidup mereka yang perlu bertugas di dalam bandar memberikan impak kepada mereka untuk terus terlibat dengan rasuah. Kerana ini atas diri mereka, kerana mereka perlu tanggung sama gaji yang penjawat awam yang bertugas di luar bandar, sama pendapatan mereka, tetapi kos sara hidup mereka tinggi di bandar. Jadi kerajaan mungkin perlu kaji atau memperlihatkan bagaimana gaji bagi penguasaan yang berada di bandar dan termasuklah di kawasan luar bandar. Itu antara yang poin ketiga adalah gaji mereka. Gaji mereka yang mengkurang ini menyebabkan penglibatan mereka dengan rasuah. Okey, bagi yang terakhir iaitu kalau kita tengok ada juga penjawat awam yang mempunyai gaji yang maksima ataupun gaji yang tinggi, tetapi beliau juga terlibat dengan rasuah. Ini antara punca yang keempat ini adalah iaitu sikap diri sendiri, sikap seseorang individu. Sebagai contoh, kita lihat di media akhbar, di dada akhbar, diceritakan tentang bagaimana seseorang individu yang terlibat dengan rasuah ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam penjawat awam. Kedudukan yang tinggi. Jadi ini adalah salah satu utama ialah sikap mereka sendiri. Sikap individu tersebut yang perlu diubah ataupun dididik dari awal. Dididik tentang kesan rasuah. Dan saya juga ingin menyentuhkan berhubung pun antara punca lain iaitu hukuman. Kita lihat terlalu banyak kes-kes rasuah. Kalau di negara Asia ini, negara-negara Asia ini, benua Asia ini, kes rasuah itu memberi impak yang buruk kepada satu organisasi atau negara itu tersebut. Tetapi adakah hukuman yang diberi kepada perasuah ini setimpal dengan apa impak dan kesan yang mendatang? So, ini antara punca-punca penglibatan penjawat awam, iaitu salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi bin Muhammad Zain. Saya akan membentang tentang cadangan untuk mengurangkan rasuah di kalangan penjawat awam. Pertamanya, kita hendaklah mempunyai satu peraturan yang telus tentang melobi dan daftar melobi awam. Ini supaya satu keputusan dasar boleh diteliti dengan lebih baik. Keduanya adalah dengan memastikan kebebasan badan kehakiman, terutamanya dalam penyertaan EU dan negara-negara CIS, dengan mengurangkan pengaruh terhadap eksekutif ke atas perkhidmatan kehakiman dan pendakwaan, termasuk dengan sistem yang telus dan objektif untuk pelantikan, pemindahan dan pemecatan hakim dan pendakwa raya. Yang ketiganya adalah dengan menerima pakai dan menguatkuasakan undang-undang untuk yang lebih komprehensif untuk memberi perlindungan pemberi maklumat. Dan yang keempat dan terakhir adalah sokong pemberi maklumat dan pemberita tentang rasuah dan pastikan tindakan susulan yang sewajarnya terhadap pendedahan mereka itu. Di sini ada beberapa saranan untuk mengurangkan. Utamanya adalah dengan memperkasakan accountability. Dengan memastikan accountability yang betul, kita boleh mengurangkan rasuah. Sistem accountability ini terdiri daripada accountability luaran dan juga dalaman. Memandangkan data tentang accountability dalaman sukar diperolehi, log index untuk kebebasan akhbar dan kehadiran pejabat badan pengawas telah digunakan sebagai proksi untuk accountability luaran. Gaji yang dibayar saksama, ini adalah sangat-sangat penting. Ini adalah sumber keperluan rasuah adalah sangat jelas. Jika pegawai kerajaan tidak dibayar gaji yang setimpal, mereka akan merasakan keperluan untuk menerima rasuah dengan melalui salah guna kuasa. Seterusnya terlibat dengan amalan rasuah itu untuk memenuhi keperluan mereka. Oleh itu mengurangkan ini adalah untuk keperluan rasuah adalah pegawai kerajaan perlu dibayar gaji yang lebih setimpal.
Seterusnya, keseimbangan kuasa. Ini banyak disalahgunakan oleh pejabat awam untuk terlibat dengan rasuah, dan oleh itu mereka hanya memperolehi wang dengan melalui penyalahan guna kuasa. Tahap kuasa pegawai kerajaan boleh digunakan sebagai penanda aras, satu alternatif untuk menetapkan gaji masing-masing. Walau bagaimanapun, adalah sangat sukar untuk mengatur kedudukan pelbagai kerajaan jabatan dari segi kuasa yang dijalankan oleh pegawai. Misalnya polis Diraja Malaysia. Untuk memastikan perkhidmatan keselamatan untuk semua rakyat, mereka berpeluang untuk melaksanakan kuasa monopoli ke atas mana-mana rakyat dalam sesebuah negara. Terdapat banyak bukti kajian yang mengaitkan rasuah dan pertumbuhan ekonomi. Sebahagian besarnya menumpukan pada menyiasat hubungan sebab akibat antara rasuah dan tahap penumbuhan satu ekonomi sebuah negara. Dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan peranan whistleblowing, iaitu pemberi maklumat. Whistleblowing boleh dianggap sebagai satu amalan yang berpotensi dengan memberi kesan positif terhadap sesebuah organisasi. Kesan positif ini dapat dilihat melalui pembasmian amalan negatif yang terdapat dalam satu organisasi yang bertentangan dengan undang-undang ataupun tingkah laku yang melanggar etika organisasi. Ini membolehkan satu organisasi itu menjadi lebih cekap dan memenuhi keperluan rakyat. Di Malaysia, amalan whistleblowing ini selalu akan memberi kesan yang buruk kepada mereka yang mendedahkan kesalahan rasuah itu sendiri. Dalam kes ini, individu yang mendedahkan maklumat ataupun pemberi maklumat akan terdedah dengan pelbagai bahaya, termasuk diskriminasi dan kedudukan dalam organisasi mereka sendiri. Ini adalah satu ancaman. Adalah wajar untuk setiap organisasi merahsiakan identiti pemberi maklumat itu untuk keselamatan pemberi maklumat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Arwan bin Abdul Razak, nombor matrik 276546, akan mengatakan dari segi perumusan. Rasuah merupakan satu sistem yang boleh ditemui di seluruh dunia, sedangkan ia adalah masalah berbahaya, terutamanya negara membangun dengan ekonomi yang rapuh. Rasuah umpama virus sebuah negara. Kita tahu bahawa virus merosakkan mekanisme sistem komputer. Begitu juga rasuah boleh merosakkan keseluruhan sistem sosial dalam ekonomi negara. Rasuah juga memberi kesan buruk bukan sahaja kepada kecekapan dan kesesamaan ekonomi, tetapi juga pelaksanaan demokrasi dan tanggungjawab moral dan moral awam yang akhirnya boleh menentukan sama ada negara boleh berjaya dengan pembangunan dan pembinaan negara. Jadi, semua kekitangan dan pekerja harus meninggikan suara menentang habis-habisan sebarang jenis rasuah. Secara teorinya, jika penjawat awam dapat mengekalkan etika yang kukuh, rasuah boleh dihapuskan walaupun tanpa wujud mekanisme hukuman dan akuntabiliti. Disebabkan adanya etika di kalangan pekerja, kemungkinan besar rasuah tidak wujud walaupun terdapat jurang yang besar antara kuasa dan upah secara faedah. Oleh kerana wujudnya etika dalam kalangan penjawat awam, boleh juga dikatakan boleh mengurangkan rasuah di jabatan yang sangat berkuasa. Mungkin tidak perlu menaikkan gaji ke tahap yang sangat tinggi. Rasuah di jabatan tersebut boleh dikurangkan dan dengan ketara, walaupun secara menaikkan gaji secara sederhana, walaupun paras gaji yang adil. Semakin tinggi hukuman dan akuntabiliti yang dirasakan di kalangan kekitangan awam, semakin rendah ketamakan rasuah, menyumbang kepada rasuah yang lebih rendah. Jadi, ini boleh dilakukan melalui penetapan mekanisme penalti atau denda atau hukuman yang lebih tinggi terhadap pesalah.
Contohnya penalti yang monetari yang lebih tinggi atau hukuman penjara yang lebih tinggi terhadap pesalah dan pelaku rasuah. Kod tingkah laku yang lebih ketat, proses pengambilan yang ketat dan pengauditan dan pemantauan prestasi yang kerap harus dilakukan di kalangan jabatan-jabatan dalam sektor awam. Sekian, terima kasih.